Kembali kita di Malaysia hari ini dan kita berdiskusi tentang sesuatu yang serius, tak boleh ketawa ya, serius. Gurauan yang melampau, di manakah batasnya? Terutamanya bila kita membaca dan melihat cerita-cerita tentang prank ataupun gurauan yang menjadi tragedi, ya, ada kecederaan ataupun kematian. Selalunya ia berlaku di kalangan kadang-kadang kawan-kawan je. Kan kadang-kadang kita rasa macam tak cukup lagi gurauan yang biasa-biasa ni. Dia tak nak yang biasa-biasa. Dia nak yang luar biasa. Luar biasa. Tapi luar biasa nilai mengundang padanya. Jadi kita nak terus bercakap berkenaan dengan gurauan melampau ini bersama dengan kita bawa peguam ya. Kita bawa peguam ke studio iaitu Muhammad Haris Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kerana bersama kita. Kita nak cari jalan penyelesaian dari segi perundangan ni. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dari segi undang-undang, di mana batasnya kalau kita bergurau ni? Kita include lah aspek keselamatan, menjaga aib dan sebagainya. Secara dari segi undang-undang, bukan budaya, undang-undang. Ya. Okey, pertamanya kita lihat kepada taksiran. Maksud gurauan melampau ni. Kalau kita rujuk kepada Kamus Dewan Bahasa, gurauan ni adalah salah satu ianya merupakan jenaka atau senda. Dan melampau pula ialah melebihi batas. Keterlaluan. Jadi jika dikatakan sebagai gurauan melampau, ialah sesuatu sendaan atau satu jenaka yang melebihi batasan. Batasan macam mana? Batasan perundangan. Yang mana ianya boleh mendatangkan mudarat kepada yang menjadi mangsa kepada jenaka tersebut. Ya, jadi secara umum lah. Secara umum. Jadi adakah ia harus menjadi suatu kes kecederaan fizikal ataupun menyebabkan kematian barulah dikira sebagai melampau? Untuk saya itu melampau. Kan? Ya, Nas. Gurauan ini tidak semestinya mesti perlu mengakibatkan kecederaan fizikal. Ianya juga boleh mendatangkan satu kecederaan mental atau emosi seseorang. Hanya dengan kata-kata boleh menusuk ke dalam kalbu. Itu pun boleh mendatangkan kesan perundangan kepada mereka yang melakukan perkara tersebut. Okay. Saya suka bila cakap berkenaan dengan penderaan mental. Sebab kita tahu banyak mungkin segelintir besar yang suka memberikan tekanan emosi, tekanan mental dari segi kata-kata. Tapi kalau macam bergurau kata-kata tu, macam mana kita nak bawa kepada perundangan? Kadang macam, alah, kan? Gurau je, takkan itu pun tak boleh. Betul, ianya perlu dibatasi dengan garis pandu undang-undang. Antaranya, perlu dilihat sama ada kata-kata yang diungkapkan tersebut, adakah ianya bakal menjatuhkan maruah atau reputasi seseorang tersebut. Adakah ianya menghina orang tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang ini mengatakan yang individu tersebut ialah seorang yang gemuk, seorang yang berbadan gempal, seperti lembu sebagai contoh. Ianya tu telah menjatuhkan maruahnya. Body shaming. Di situ body shaming. Yes. Di situ mahkamah memandang serius kepada isu body shaming ini. Ia bukan sahaja jenayah tetapi boleh membuat tindakan sivil di mahkamah. Okey, alright. Jenayah kalau body shaming tu. Itu dia. Ini bukan gurau-gurau ala gurau je, itu pun lemah. Tak ada lemah-lemah Itu punya macam saya yang suka bergurau ni, kadang-kadang kita kena fikir dua kali juga. Kalau dulu-dulu mungkin mental lebih kental dan sebagainya, tapi sekarang dunia dah berubah. Apa kata kita saksikan bingkisan ini, laporan tentang gurauan yang melampau. Gurauan membawa definisi senda, kelakar dan jenaka. Bukan menjadi satu perkara yang asing dalam kehidupan, malah gurauan juga salah satu hiburan yang dapat menghilangkan kegelisahan. Selain itu, gurauan adalah bahan jenaka dalam pergaulan dan menjadi sebahagian daripada cara kita untuk bersosial. Setiap perkara yang dilakukan pasti ada batasnya. Kebelakangan ini, banyak kes gurauan melampau yang dilaporkan sehingga menggugat keselamatan diri, mental dan fizikal, sehingga ada yang meragut nyawa. Masalah ini berlaku apabila orang yang melakukan gurauan, meskipun sekadar usikan, tidak menyadari mereka sebenarnya telah menyakiti seseorang. Fitrah kehidupan, bergurau itu ada kalanya membahagiakan. Namun, ada adab dalam bergurau dan syarat-syarat yang perlu dijaga agar tidak berterus-terusan menyakitkan orang lain sama ada dalam keadaan sedar atau sebaliknya.
Yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau sehingga hilang sifat sopan santun. Kedua, bergurau dengan tujuan beramah mesra atau menyenangkan hati orang lain. Ketiga, tidak mengatakan perkara yang tidak benar atau menipu. Keempat, gurauan yang dibuat itu tidak mengandungi perkara yang boleh menakut-nakutkan orang lain. Dan terakhir, gurauan itu tidak mengandungi perkara yang menghina, mencerca atau menyakiti orang lain. Malah tidak memudaratkan keselamatan fizikal juga kesihatan mental. Tidak semua perkara boleh dijadikan bahan jenaka. Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Berhati-hati dalam setiap gurauan supaya tidak mencetus gurauan melampau. Kadang-kadang kalau kita nak melawak kan, melawak ada setengah-setengah tu kalau nak melawak dia macam suka gunakan isu yang macam sentuh-sentuh sebab bagi dia macam lawak. Orang yang mendengar tu, orang yang lain mendengar mungkin lawak tapi orang yang dituju tu satu benda yang sangat sensitif lah. Ya, dari segi undang-undang di sini kan kita cerita tentang budaya prank yang semakin popular ni. Kalau saya masa muda-muda dulu, kalau kita tengok rancangan kat TV, paling busuk air jatuh atas kepala dan sebagainya. Mungkin saya ni bendul-bendul sikit lah, tak tahulah. Tapi kalau bergurau dari segi nak mencederakan orang, pukul orang atau lebih-lebih menyebabkan kematian, memang jauh sekali di kepala saya. Tapi dengan budaya prank yang semakin menular ni, semakin ekstrim, semakin agresif. Jadi kita nak ibu bapa di luar sana tahu, terutama anak-anak yang berkecimpung dengan prank ni. Bolehkah mendatang masalah kepada keluarga? Ya, terima kasih Nas. Berkenaan dengan prank tersebut, ialah belakangan ni dah berleluasa isu baru ni kita lihat kejadian kebakaran tersebut dengan niat hanya untuk bermain dengan rakannya, namun menjadi satu tragedi hingga menimbulkan kematian. Jadi di situ kesan dia kepada keluarga ialah pertamanya si anak tersebut ataupun kanak-kanak bawah umur ni lah, bawah 18 tahun ni, mereka akan dikenakan pertuduhan di mahkamah. Cumanya pertuduhan di mahkamahnya ini bukanlah pertuduhan sebagaimana orang dewasa, tetapi mereka akan dituduh di mahkamah kanak-kanak. Untuk di bawah juvenile, di mana di situ hukumannya antara lain akan dihantar ke sekolah Henry Geni. Ataupun apa-apa saja bentuk hukuman yang mana mahkamah fikirkan bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Dan dalam kes yang kita lihat sementara tadi itu berkenaan dengan sehingga mewujudkan kematian, tragedi tersebut, itu adalah akan diklasifikasikan sebagai siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan, iaitu menyebabkan satu kematian kepada mangsa tersebut, dan ini adalah satu perkara yang serius kepada kanak-kanak tersebut. Itu yang pertama. Tapi menjatuhkan kematian tapi dengan cara tidak sengaja. Betul. Betul tak? Itu antara aktanya kan? Jadi bolehkah disabitkan dengan kesalahan yang lebih berat, maknanya manslaughter ataupun dengan intent ataupun dengan kemahuan untuk membunuh? Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pihak polis atau pihak penguasaan mereka akan membuka siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan untuk melihat sama ada elemen bunuh secara sengaja itu wujud atau tidak. Sekiranya tidak ada, maka ianya akan beralih kepada Seksyen 304. Di mana pembunuhan berlaku tersebut itu tanpa niat. Itu semua adalah di bawah budi bicara pendakwa raya kelak. Siasatan akan dilakukan oleh pihak berkuasa, pihak polis, namun penentuan di bawah pertuduhan mana yang bersesuaian akan ditentukan oleh pihak pendakwaan. Okey, sepanjang mungkin banyak kes yang dikendalikan membabitkan prank ini. Bagaimana melihat kalau peguam melihat kes-kes prank sekarang ini ke tahap mana? Di tahap mana sebenarnya? Kalau macam tadi Nas kata kalau dulu zaman kita lain kan, sekarang dah berubah. Mungkin betul. Ya, pada pandangan saya pertamanya trend. Kita lihat kepada trend anak-anak muda, bukan saja anak muda lah, orang dewasa pun saja belia pun teruja ingin melakukan trend tersebut, seperti dalam media sosial dan sebagainya. Jadi di situ menyebabkan mereka rasa tercabar. Nak buatlah. Boleh tak cuba rasa macam ni? Rasanya ini adalah satu perkara yang sesuai nak dilakukan di Malaysia. Namun mereka terlupa ataupun mereka terlepas pandang kepada adanya peruntukan undang-undang di Malaysia. Antaranya beliau melibatkan jenayah, berlakunya khianat. Pertuduhan yang melibatkan mendatangkan satu kegusaran kegemparan awam. Juga melibatkan perkara seperti ugutan ataupun meruntuhkan nilai kehormatan seseorang.
pun ada dalam Seksyen 509 kandung keselesaan, menghina dan sebagainya. Itu belum lagi prank yang mendatangkan satu rasa ketakutan, ancaman keselamatan kepada orang yang dituju tersebut. Jadi di situ mahkamah kita akan melihat keseluruhan fakta yang berlaku. Adakah betul prank tersebut berlaku hanya semata-mata untuk prank atau adanya niat-niat lain yang boleh mendatangkan kecederaan? Dalam pengalaman Encik Haris, pernah tak nampak satu prank tu yang berlarutan atau semakin meningkat sehingga menjadi buli? Di manakah prank dan di manakah buli? Di manakah batasnya di sana? Ya, kita hendak menilai batasan kepada perbezaan di antara ini dah termasuk kepada buli, ini dah termasuk kepada prank. Pertamanya harus kita lihat semula kepada garis panduan umum. Adakah seseorang ini sesuai untuk kita lakukan prank ke atasnya ataupun tidak. Sebagai contoh, membuat panggilan palsu menyatakan, okey, ahli keluarganya meninggal. Astaghfirullahaladzim. Sedangkan tidak. Sedangkan benda itu tidak wujud. Dan apabila ahli keluarga yang menerima panggilan tersebut terkejut mendengar menyebabkan dia kena stroke ataupun terjatuh dan sebagainya, perkara tersebut mahkamah akan melihat sudut pandang situ, adakah niat panggilan yang dibuat tersebut akan memberi satu implikasi atau impak kepada penerima panggilan tersebut. Itu perlu difikirkan oleh mereka yang melakukan prank tersebut. Terang lagi bersulur. Saya satu soalan tadi, sebab saya ada juga tengok macam kalau di TikTok dan FYP kan, kadang-kadang orang-orang yang buat perkhidmatan untuk buat surprise, birthday party, birthday dan sebagainya, membabitkan suami isteri, tiba-tiba kata, oh ini orang ketiga yang bagi dan sebagainya. Saya nak tanya soalan tu nanti. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu pandangan selebriti pelawak tentang gurauan melampau ini. Silakan. Berkenaan dengan gurauan kasar, tak kiralah adik-beradik ke, ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, hingga menyebabkan dan mengancam keselamatan dan mengancam diri sendiri hingga menyebabkan kematian. Maknanya saya kurang sangat bersetuju dengan gurauan kasar. Ibaratnya macam prank lah, di mana saya pernah mengalami benda tu, di mana saya pernah kena prank dengan kawan saya. So saya melibatkan mak, ayah, telefon, jadi masalah besar lah maknanya tu. Benda tu tiba-tiba prank saja. Nampak tak? Dia dah menyusahkan orang lain, dia dah menyusahkan banyak pihak, ahli keluarga semua dah terlibat. So saya rasa tak payah kot gurauan-gurauan kasar tu. Ibarat ambil je lah gurauan-gurauan manja. Maknanya gurauan-gurauan yang boleh mengambil memori kita. Jangan buat gurauan kasar ni hingga boleh menyebabkan kita ni jadi down, kita ni jadi dendam kepada orang kawan kita ke, adik-beradik kita ke. Tak nak. Kan? Tepuk ada, tanya selera. Dapat saya adalah takut. Itu adalah gurauan secara melampau dan berbahaya. Orang boleh panggil prank. Prank itu joke. Dapat saya, hentikanlah melampau. Benda tu hanya akan menghiburkan sebelah pihak, si pembuli yang buat prank tadi. Dan yang dibuli akan mengalami trauma, akan membuatkan dia depress, akan merosakkan masa depan dia. So dia akan bersedih. So pendapat saya, hentikanlah. Tak korok pun, tak penakut kan. Pada saya, untuk masyarakat di luar, kita kena anggap bahawa bukan satu lesen untuk kita berlawak, untuk kita membuat lawak bagi mengaibkan seseorang. Kita boleh samakan orang ni dengan sifat dia, dengan binatang macam ini. Kita menyamakan dia punya sifat. Dalam agama pun tak boleh. Dan dalam agama pun dilarang. Kita memberi kaitan. Maknanya kalau kita kata macam walaupun benda tu suatu gurauan, tapi aib orang kita jangan ketengahkan. Hai semua, okey, pendapat Ain tentang gurauan melampau sampai membabitkan keselamatan, sampai membunuh semua adalah benda yang bagi Ain dah bukan bergurau namanya. So, bagi Ain, kalaulah Ain punya perception sendiri bila kita sebut pasal bergurau adalah bila kita nak kacau orang, bila kita nak berjenaka, bertegur dengan orang, nak kacau, saja nak rapatkan bonding orang, kita bergurau lah kan. Macam ice breaking pun boleh jadi kalau kita nak bergurau. Tapi bila gurau ni dah membabitkan keselamatan sampai membunuh, ini bukan bergurau. So sebab tu orang tua selalu cakap bila bergurau tu ada had dia, ada limit dia. Dan fikir dulu sebelum nak gurau. Dan Ain memang tak bersetuju kalau orang yang gurau-gurau melampau ni. Sebenarnya kalau Ain sendiri pun Ain tak boleh terima kalau orang gurau melampau tu. Dan Ain rasa ada yang kat luar sana pun tak boleh terima dengan gurauan melampau ni. Jadi sebelum kita nak bergurau, kita kena
fikir dulu. Mereka antara golongan ni yang yalah, pelawak kan, itu sumber rezeki mereka. Tapi kena fikir dulu. Betul. Fikir dulu. Golongan yang paling tertekan bila cerita Baik. pasal pelawak. Saya tertarik dengan soalan Fatimah. Sebab saya tengok sekarang kan kat TikTok banyak FYP. Kadang-kadang macam kita nak surprise. Nak bagilah hadiah hari jadi dan sebagainya. Tapi sebelum dapat hadiah tu, prank dulu. Ya. Prank dulu. Ini membabitkan pasangan suami isteri. Okey. Kadang-kadang kalau si isteri tu kat rumah kan, orang yang hantar tu, kalau nak buat surprise, Kak, ni. Tapi ni daripada seseorang, orang ketiga ke. Lepas tu benda-benda yang membabitkan, boleh meretakkan hubungan rumah tangga. Itu jadikan prank. Saya nak tanya, kalau misalnya si isteri tu, kan walaupun dah menangis ni apa semua dapat, tiba-tiba cakap, tak Kak, ni prank je. Boleh tak si isteri yang dah menangis itu, separuh jalan tu, kan, ambil tindakan saman ke atas yang dah separuh jalan prank sakit hati tu? Boleh mengambil. Boleh civil, iya. Okey. Nampaknya boleh. Namun ada parameter yang perlu dilihat atau dipatuhi. Antara lain, perlu melakukan pemeriksaan perubatan. Jika nyatakan emosinya telah terganggu begitu teruk, perlu ada penilaian daripada pakar perubatan. Nyatakan emosi ini telah menyebabkan dirinya murung akibat daripada prank tersebut. Perlunya ada parameter tersebut. Bukan sewenang-wenangnya, kamu dah prank saya nak ambil tindakan mahkamah. Tidak semudah itu. Jadi soalan terakhir untuk saya, gurauan yang membau padah di tempat kerja, lidah membau padah ni, kalau kita gurau, simple je, macam kata, awak ni cantik lah ini, awak boleh jadi isteri kedua saya tak? Tak, saya bukan tanya betul-betul. Kalau benda-benda macam tu, kalau dia tak ambil hati, apa salah di sana? Okey, pertama sekali kita lihat kepada rang undang-undang anti gangguan seksual yang baru saja diluluskan oleh pihak kerajaan. Dan di mana saya percaya rang undang-undang anti gangguan seksual ini memberi satu bentuk pampasan kepada mangsa gangguan seksual. Jadi macam mana kita hendak menilai suatu gurauan atau satu kata-kata itu menjerumus terjumlah kepada gangguan seksual itu, ia bergantung kepada apa yang dituturkan oleh si pelaku tersebut. Untuk hari-hari masuk ofis, masuk pejabat, memuji satu pekerja ni saja. Seorang pekerja ni saja dipuji, ni cantiklah, makan macam mana, apa semua, tidur macam mana, sampai ke tahap menyentuh hal peribadi pekerja tersebut. Itulah dah terjerumus ataupun terjumlah kepada salah satu bentuk gangguan seksual. Itu bukan gurauan Bukan gurauan. Bukan gurauan di sana. Terima kasih banyak-banyak sama-sama penerangan yang diberikan oleh Encik Haris Muhammad Yusof kita. Hari ini tak ada kes di mahkamah? Clear hari ini. Clear. Patut dia pakai bafti hari ini. Baik, kita dah berasa ketiga Nas.